Assalamualaikum semua pelajar 4 Ibnu Khaldun. Baik, hari ini kita berjumpa lagi. Okay, kita nak sambung belajar. Cara untuk memasarkan hasil selepas ternakan mencapai umur yang sesuai untuk dipasarkan. Okey? Okay, boleh rujuk juga buku teks muka surat 182. Kita tengok yang pertama, ternakan poultry dia boleh dipasarkan dalam bentuk apa. Okey, kita boleh tengok kat sini, ni ayam atau ni ayam lah. Okey, cikgu tak tunjuk pula puyuh. Okey, ni ayam ataupun puyuh hidup. Kita boleh pasarkan secara hidup-hidup. Kemudian, okey, ayam yang telah disembelih siap. Yang dah disembelih lah. Okey. Yang ketiga adalah produk keratan ayam. Ni kita banyak jumpa dekat supermarket kan. Market-market semua. Okey, kalau untuk keratan, hanya ayam sahaja yang dijual dalam bentuk keratan. Puyuh tidak dijual dalam bentuk keratan. Kenapa cikgu? Sebab puyuh ni saiz dia kecil saja. So tak perlulah nak kerat-kerat lagi. Okey. Yang keempat, okey, boleh tengok dekat sini. Ni adalah produk yang dah siap proses lah. Okay, kita balik, kita goreng je. Ni contoh ayam goreng, ayam popcorn, sate ayam goreng. Okay. Ni adalah antara cara untuk kita pasarkan lah dalam bentuk apa. Seterusnya, umur ternakan yang sesuai untuk dipasarkan. Okay, kita tengok dulu. Kalau ayam pedaging, hari ke-35 hingga hari ke-40. Okey, ni untuk ayam pedaging. Kalau puyuh pedaging, hari ke-35 hingga hari ke-42. Baik, untuk puyuh pedaging ni, kalau melebihi hari ke-42, puyuh pedaging akan jadi puyuh penelur. Sebab apa? Puyuh akan keluarkan telur pada hari ke-43 hingga seterusnya. Okey, boleh faham ya setakat ni? Okey. Seterusnya kita tengok pula aktiviti pemasaran ternakan. Okey. Yang pertama, okey, kita nak belajar aktiviti pemasaran ternakan. Okey, macam mana kita nak pasarkan ternakan dari ladang ke pasaran. Okey, yang pertama kita tengok memberhentikan pemberian makanan. Okey, yang pertama apa? Memberhentikan pemberian makanan. Okey, pemberian makanan ni akan diberhentikan antara 4 hingga 5 jam sebelum ternakan ni ditangkap. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk kita kurangkan stres, kurangkan tekanan dan kelesuan semasa ayam tu diangkut lah. Okay, semasa pengangkutan. Tu yang pertama. Yang kedua, menangkap ternakan. Okay, barulah kita tangkap ternakan. Okay, ternakan ni sesuai kita tangkap waktu bila? Okay, waktu malam ataupun lewat petang dengan cara kita pegang kaki dia. Sebab apa? Sebab apa kita tangkap pada waktu malam ataupun lewat petang? Sebab penglihatan ternakan ni dia terhad pada waktu tersebut lah. Okay, sebab tu kita pilih waktu malam ataupun lewat petang. Dan juga persekitaran yang sejuk ni, okay, lewat petang dengan malam kan sejuk kan? Jadi, dia dapat tenangkan ternakan tu. Okay, jadi taklah ternakan tu stres-stres. Macam tu. Kemudian penangkapan perlu dilakukan dengan cepat dan cermat dan elakkan membuat kejutan terhadap ternakan. Okey, elakkan ya. Sebab apa? Bila ternakan terkejut ni boleh menyebabkan kematian. Okey. Tu yang kedua. Okey, tengok pula yang ketiga. Ketiga adalah memuat ternakan dalam sangkar. Okey, lepas kita tangkap je ternakan, kita kena letakkan dalam sangkar. Okey, kita kena letakkan dalam sangkar dengan cermat. Okey, cermat ya. Dan letakkan sangkar dalam keadaan rata supaya ternakan tidak berada pada suatu sudut. Okey. Sebab apa? Dekat sini bahagian sudut ni boleh menyebabkan kecederaan kepada ternakan. Okey. Jumlah bilangan ayam. Okey. Jumlah bilangan ayam di dalam sangkar bergantung kepada saiz. Okey. Kemudian yang keempat, mengangkut atau membawa ternakan ke pasaran. Okey. Okey, ni sangkar ni dia perlu diangkat dengan keadaan mendatar dan cermat. Okey, macam cikgu bagi tahu tadi. Kemudian diangkut sewaktu suhu sejuk. Okey, seperti lewat petang, malam ataupun waktu pagi. Ini adalah waktu yang sesuai untuk kita mengangkut ternakan ke pasaran.
Kemudian tenakan ni dia dibawa menggunakan lori lah. Lori yang direka khas. Yang mana lori tu dia mempunyai pengudaraan yang baik. Okey, boleh faham? Boleh faham setakat ni ya? Okey, baik. Seterusnya kita tengok pula saluran pemasaran. Okey, saluran pemasaran ada 4. Okey, saluran 1, saluran 2, saluran 3 dan saluran 4. Okey, tengok dulu saluran 1. Saluran 1 ni, okey, hubungan secara langsung di antara pengeluar dengan pengguna. Maksudnya tidak melibatkan orang tengah langsung. Tak ada orang tengah kan? Nampak? Tak ada orang tengah. Okey. Jadi produk yang gunakan saluran 1 ni biasanya produk yang ada ciri-ciri yang tak tahan lama. Macam tu, okey. Tapi selalunya produk yang tahan lama juga boleh je guna saluran 1 ni, tapi bergantung kepada polisi sebuah organisasi. Okey, ni untuk saluran 1, tidak melibatkan orang tengah langsung. Okey, kena ingat ya. Kemudian saluran 2, saluran 2 okey, melibatkan satu orang tengah. Peruncit ni orang tengah lah. Okey. Pengeluar ke peruncit, kemudian peruncit barulah ke pengguna. Biasanya, okey, saluran 1 ni digunakan oleh peruncit kecil, okey, ataupun peruncit besar lah, terutama di pasar raya. Contohnya Giant, Tesco. Okey, contoh Tesco ni dia beli daripada pengeluar, kemudian pengguna ni barulah beli dekat Tesco. Faham Okey, yang ketiga adalah saluran 3. Saluran 3 ni dia melibatkan dua orang tengah. Dua orang tengah iaitu pemborong dengan peruncit. Okey, pengeluar ke pemborong, pemborong ke peruncit, kemudian peruncit barulah ke pengguna. Okey, melibatkan dua orang tengah. Okey, selalunya saluran ni digunakan oleh pengeluar kecil, produk makanan, farmasi, perkakas rumah dan lain-lain. Okey, ni untuk saluran 3. Kemudian tengok pula yang terakhir adalah saluran 4. Saluran 4 ni tengok banyak kan? Ada 3 orang tengah. Apa orang tengah dia tu? Adalah pemborong, jobber dan peruncit. Okey, mesti semua orang first time dengan jobber, betul tak? Okey, jobber ni dia beli daripada pemborong, kemudian dia akan jual kepada peruncit. Okey, yang mana peruncit ni dia tak berurus niaga dengan pemborong, dia hanya berurus niaga dengan jobber. Okey, contoh ya. Contoh peruncit ni dia tak ada modal yang besar. Dia tak ada modal yang besar untuk beli dekat pemborong terus. Okey. Jadi jobber ni lah yang akan bantu peruncit. Okey. Jobber ni lah akan bantu peruncit. Okey, jobber ni dia akan beli dalam kuantiti yang banyak daripada pemborong, kemudian dia akan jual dalam kuantiti yang sedikit kepada peruncit. Okey. Sebab apa? Tadi cikgu cakap peruncit ni dia tak ada modal yang besar untuk beli terus dekat pemborong. Sebab tu jobber kena bantu dia. Macam tu. Okey, senang faham macam tu. Okey. Jadi cikgu ulang balik, saluran 1 tak ada langsung orang tengah. Saluran 2 ada satu orang tengah iaitu peruncit. Saluran 3 ada 2 orang tengah iaitu pemborong dan peruncit. Dan yang terakhir saluran 4 ada 3 orang tengah. Pemborong, jobber dan peruncit. Okey. Satu lagi cikgu nak highlight dekat sini, lagi banyak peringkat, lagi banyak orang tengah, lagi tinggi, lagi meningkatkan kos. Okey, lagi banyak orang tengah, lagi tinggi kos. Boleh faham? Okey. Jadi itu saja kelas kita untuk hari ini. Jadi cikgu akan bagi pentaksiran dalam Sokratif. Okey. Jadi itu saja. Assalamualaikum. Stay safe semua.